Assalamualaikum, salam sejahtera bersama dengan saya Syahrin Yusri. Pada malam tu dalam rancangan Randau 8.30 malam. Terima kasihlah kerana tok orang duduk sudi nonton rancangan Randau tu 30 minit bersama ambil orang bersama dengan kami hari tu bersama dengan saya panel tetap kita Profesor Awang Azman Awang Pawi, rakan setugas saya, dan hari ini seperti biasalah kita tu mau kelakar tentang topik-topik yang boleh memberi manfaat kepada penduduk-penduduk Sarawak, khususnya penonton-penonton TVS juga. Dan juga hari ini kita akan bersama dengan sebuah NGO yang dah lama wujud di Sarawak ini dan kita ingin tahu apakah fungsi dan peranannya. Saya ingin perkenalkan juga tetamu kita pada malam ini, iaitu Encik Muhammad Arif Azahari, Setiausaha Kehormat Angkatan Zaman Mansang Azam, merangkap pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia Azam. Selamat datang Cik Arif. Terima kasih atas peluang ini. Okey, Cik Arif ni sebenarnya kalau di luar kita biasa panggil dia ataupun beliau ni sebagai coach lah. Memang beliau merupakan pakar motivasi ni, selalu dengar di di radio, malah di mana-mana program motivasi. Ini dah orang dia, Coach Arif kita panggil dia. Terima kasih. Salam amazing kepada semua. Amazing semua. Okey. Dan Prof sekarang masih berada lagi di Kuala Lumpur. Kita berskype sajalah dengan Prof kita hari ini. Apa khabar Prof? Baik. Alhamdulillah, Syarif. Syarif, apa khabar? Alhamdulillah. Jadi moga Prof berada dalam keadaan baik-baik Prof. Kita masih lagi berada dalam situasi pandemik ni Prof. Ya. Betul. Semoga semua kita dalam keadaan yang sihat, sejahtera dan terus berbahagia. InsyaAllah. Okey. Baik, kita terus saja ke soalan yang berkaitan dengan Azam ni. Cik Arif, sebenarnya kita tahu Azam ni dah lama ditubuhkan sebenarnya. Jadi mungkin Cik Arif boleh terangkan sedikit mungkin kepada generasi baru sekarang, golongan belia yang ingin mengetahui lebih lanjut fungsi dan peranan Azam dan bagaimana Azam boleh membawa satu program yang boleh membangunkan golongan belia di Sarawak ni. Okay. Terima kasih Sir Syahrin. Ya. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Azam nama singkatan, tapi nama penuhnya Angkatan Zaman Mansang. Azam, moving forward. Ya. Dan jangan keliru dengan satu azam. Ramai orang keliru dengan satu azam. Betul. Pernah orang memohon bantuan di pejabat azam dekat Kuching. Jadi Azam adalah sebuah NGO, non-government organisation yang ditubuhkan pada tahun 1983. Maknanya dah 38 tahun kewujudan Azam. Dan peranan utama Azam ialah untuk menyebar maklumat tentang pembangunan di negeri Sarawak. Kita tahu Sarawak telah berkembang zaman demi zaman, perolehan kuasa ketua menteri kita dan sebagainya. Jadi Azam fungsinya adalah untuk menyebarkan maklumat ini kepada segenap masyarakat, terutama sekali di peringkat akar umbi masyarakat. Okay? So kita pergi ke peringkat pemimpin di luar bandar, ejen perubahan, wanita, belia dan sebagainya, dengan mesej bahawa kita adalah arus pembangunan supaya mereka tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negeri Sarawak. So itu dah sebenarnya peranan Azam sebenarnya. Dan untuk belia, Azam adalah satu platform landasan yang saya rasa amat baik sekali kepada mereka, sebab Azam dari segi volunteerism kita ada format, ada framework di mana we believe that kita berkonsepkan turning volunteers to leaders. Di mana kita akan bekalkan kepada mereka platform untuk mereka menyalahkan bakat mereka, untuk mempelajari kemahiran ilmu-ilmu yang baru, dan paling pentingnya lah untuk menyediakan mereka untuk masa depan, sama ada dari segi kerjaya ataupun dari segi kepimpinan masing-masing. So memang kita alulukan kepada semua belia-belia yang melihat program ini untuk rapat dengan kami, sebab kami rasa, kami confident kami boleh membantu belia-belia Sarawak di luar sana. InsyaAllah memang itulah matlamat kami. Jadi Prof, jelas sebenarnya kalau antara program dengan golongan belia ni untuk melahirkan belia generasi sekarang menjadi ketua pada masa hadapan. Itu antara fokus je lah. Mungkin Prof ada soalan yang nak ditujukan kepada Cik Arif. Kalau kita lihat kan, Azam sudah memasuki usia 38 tahun. Jadi kita nak lihat adakah terdapat perubahan dari segi struktur dia yang berbeza ataupun fungsi dan objektif disesuaikan dalam konteks semasa ini. Dalam konteks era, tentulah kita tahu 83 dengan tahun 2021 itu agak berbeza. Adakah di segi strukturnya, di segi visionnya masih sama ataupun dijenamaskan semula ataupun bagaimana? Manggali boleh kongsikan dengan penonton kita di rumah. Terima kasih Prof. Satu soalan yang saya rasa cukup baik sekali.
memang sebagai azam sebagai seorang pertubuhan, kita akan mengubah kita punya direction, our direction mengikut kesesuaian apa yang dikendaki oleh kerajaan pada semasa. So, contohnya dari segi konteks belia. Pada awal tahun 90-an, kita banyak melakukan program seperti school lecture di mana kita melakukan program outreach di luar di kawasan pendalaman. Kita ada program yang kita panggil Azam Young Communicators Club di mana kita pergi ke luar bandar, ambil pelajar tingkatan dari darjah 5 hingga tingkatan 3. Every year, setiap tahun mereka akan pergi satu macam summer camp. So program ini kita pun juga ada contohnya Azam Young Ambassadors, Azam Integrity Ambassadors. Pada awal tahun 2010 ke bawah So pada saat itu kita punya approach is more towards the social development. Tapi sekarang Prof tadi mengatakan dalam peredaran zaman kita ni masuk ke era digital, yes, kita memang telah mengubah kita punya hala tuju kita di banyak program sekarang ini adalah berlandaskan kepada digital. Sebagai contohnya kita ada Azam Online TV yang telah kita utarakan 5 tahun yang lepas. So kalau senang boleh pergi search dekat YouTube lah, Azam Online TV, di mana kita menayangkan pembangunan bukan saja dari segi infrastruktur tapi dari segi sosial, kemampuan insaniah melalui Azam Online TV. Adalah satu cara-cara kami untuk to keep up with the changing environment. So yes, Prof, to answer you, memang kita telah berubah dari segi approach kita kepada masyarakat, terutama kepada belia. Sebab kita percaya belia ini adalah satu pelaburan, the best investment for us to focus on to right now. Because kita tahu satu hari nanti mereka akan menjadi pemimpin. Baik, suatu penjelasan yang amat baik, ringkas, padat sebenarnya. Jadi apapun yang kita lihat tadi, pembangunan yang dibawa, arus perdana yang diikut oleh Azam ini jelas. Sekarang ni kita mengikut peredaran zaman ke arah dunia digital dan sekarang Azam pun mengikut trend yang sama. Apapun, kita kembali selepas ini, kita akan bertanya lagi lebih lanjut tentang peranan fungsi Azam ini. Okey, kita kembali dalam Rancangan Randau, masih lagi bersama dengan Azam dan Cik Arif. Kita bercakap tentang fungsi dan peranannya, tapi kita terus saja pergi pada program-program yang dibuat oleh Azam untuk membangunkan golongan belia ni. Tapi Cik Arif tadi, Cik Arif mengatakan daripada awal tadi perbincangan kita ataupun perbualan kita mengatakan fokus Azam ini adalah untuk melahirkan pemimpin masa depan dengan memfokuskan pembangunan program belia. Betul. Tapi sekarang ini kalau kita lihat yang dibuat oleh Azam ataupun pelaksanaan program itu menjurus kepada program sukarelawan. Contohnya dengan menjemput golongan belia di Sarawak ini menjadi sukarelawan, pada masa yang sama kita boleh memberi latihan pada mereka dan mereka terdedah dengan program-program untuk menjadi seorang pemimpin ni. So mungkin ada lagi program-program lain yang boleh diwawarkan ataupun dihebahkan pada golongan belia ini agar mereka boleh mendapat manfaatnya untuk mungkin mereka terfikir bahawa dengan melalui program-program Azam ni pada masa yang sama saya boleh menjadi pemimpin masa depan. Macam mana? Terima kasih. Azam sejak ditubuhkan memang kita sentiasa menyokong usaha pembangunan belia di Sarawak. Betul. Itu adalah satu trust kami. Dan cuma dia dipergiatkan lagi pada tahun 2012 di mana kita terlibat dalam program yang kita panggil Young Souls and the City. Satu usaha untuk kita menghidupkan Bandaraya Kuching. So di mana kita mengajak belia untuk main peranan untuk membawa bakat mereka, dipertengahkan platform, dan di situ ia akan dapat mengimarakkan lagi, menghidupkan lagi Bandaraya Kuching pada waktu itu. Dan tujuannya adalah untuk landasan untuk mereka menimba ilmu, untuk mengasah bakat dan juga untuk memantapkan lagi jaringan mereka, networking. I think this is very penting dan usaha kita untuk mendedahkan mereka kepada masyarakat. Dan yang utamanya ialah untuk menyumbang kepada masyarakat. I think this is a noble goal yang kita nak. So when kita buat tourism, is about giving to the society. So this is the best platform. So dalam konteks Belia Azam, kita panggil volunteers kita Azam Young Souls. Azam Young Soul. So
pada setakat ini kita ada seramai lingkungan 200 ahli Azam Young Souls dan terdiri pada golongan siswa azah, graduan dan juga yang berbakat dalam kreatif industri. Contohnya penari, koreografer, pemuzik, dan motos kreatif industri ya. Adanya make up artist, adanya mural artist dan sebagainya. Ya. Dan yang unik yang mengenai Azam Young Soul, kita ada tempat. Kita ada satu platform kita panggil Azam Youth Central. Yang pernah dulu kita tahun 2013 kita ada di Wisma Pelita, Menara Pelita. Menara Pelita. Okey. Dan 2016 kita pindah ke UTC. So pernah satu ketika seorang aktivis sosial yang terkenal, ada Datin Paduka Marina Mahathir, melawat kita punya Youth Central. Dia mengatakan bahawa ini adalah satu there is much to learn from Sarawak youth. Sebab ia mempamerkan kita boleh bekerja tak mengira agama, bangsa dan keturunan yang begitu kaya sekali dengan kita dapat bersatu untuk menjalankan program belia. So Azam Youth Central merupakan satu tempat untuk mereka berkumpul, bertukar idea dan untuk kita bersama-sama untuk merancangkan program pembangunan belia kita. So this is something unique about Azam Young Soul. So seperti yang Charin kata tadi, memang kita bagi platform mereka untuk bukan saja untuk melakukan sumbangan kepada masyarakat, tetapi at the same time to enrich themselves. Untuk memperkayakan diri mereka dengan segala kemahiran yang perlu untuk menjadi seorang yang ketua di masa depan. Okey, baik Cik Arif. So Prof, kalau kita lihat kita berdua ni Prof, boleh lagi rasanya kategori Azam Young Soul ni sebenarnya. Kalau lihat wajah kita lah Prof sebenarnya. Boleh. Jiwa masih muda Prof. Ya, juga umur ekor hati bukan IT. Oh ya. Okey Prof, silakan. Mana tahu ada soalan nak tanya dengan ni Cik Arif ya. Okey, kita lihat dalam konteks Sarawak dengan perkembangan teknologinya, pendidikan, kesedaran, sekarang ini terdapat tumbuhnya macam cendawan NGO kita. Daripada NGO wanitanya, NGO etniknya, NGO Bidayu, Iba Melayu, berpelbagai. Dan NGO daripada sana kepada NGO suti, NGO pencinta haiwan pun ada. Dan yang lebih ekstrim, NGO yang bersifat politik pun ada. Yang terbaru kita lihat organisasi seperti TEDx misalnya pun wujud di negeri Sarawak. Jadi kita nak lihat sejauh mana Azam ini agak berbeza dengan NGO ataupun pertubuhan yang lain atau institusi yang lain di Sarawak. Yep. Terima kasih Prof. Satu soalan yang mungkin ramai yang ingin tahu mengenai ini. Seperti yang saya katakan tadi, yang membezakan Azam sebagai NGO ialah lebih kepada peranannya sebagai untuk dalam bidang development communication, DEFCOM. Okay? Di mana kita tidak mahu terutama sekali rakyat di luar bandar ketinggalan mengenai maklumat mengenai apa yang arus pembangunan yang dilalui oleh negeri Sarawak. So banyak aktiviti yang dilakukan Azam adalah berbentuk komunikasi. Kemudian dari contohnya dari segi bengkel, ceramah, kursus, dan perjumpaan, dialog, dan kita ada program randau dekat bersama dengan RTM dan sebagainya. So inilah the main function of Azam untuk kita sebagai ejen komunikasi pembangunan. Ya itulah bagi saya perbezaan yang amatnya sekali dan target group kita lebih kepada akar umbi masyarakat. Dan segenap lapisan segenap dari segi komposisi masyarakat. Sebagai contohnya tadi, kalau dalam bidang belia, yang membezakan kita ialah kita melakukan program bukan sekadar hanya untuk melakukan program, tapi kita ada long term approach. Contohnya, kita believe bahawa belia bila masuk dengan program Azam, tahap yang pertama kita panggil beneficiary. Maknanya belia yang menyertai program Azam, mereka adalah seorang yang akan dapat sesuatu dari program itu, beneficiary. Okey. So sudah mereka selesa, kita akan masuk ke tahap kedua, iaitu sebagai partners, rakan sekerja. So dengan kemahiran yang sudah ada, keyakinan yang ada, mereka boleh ke tahap kedua, iaitu menjadi rakan sekerja. Maknanya boleh menjadi co-organizer program. Dan tahap ketiganya ialah kita panggil leaders. Maknanya mereka sudah melalui dua fasa ini dan tak akhirnya mereka boleh cukup keyakinan mereka untuk menjadi seorang pemimpin. So maknanya apa program yang kita lakukan ada long term approach
bukan sekadar hanya untuk event based atau one-off. One-off Tidak. program, ya. So for our volunteers, kita memang ada framework yang jangka panjang di mana hasrat kita untuk menolong mereka untuk menjadi pemimpin yang boleh memberi manfaat kembali kepada masyarakat. So itu yang membezakan framework Azam. Ya, jadi kita lihat kalau kita lihat perancangan masa panjang tadi, jangka panjang itu sudah jelas, Prof, kita lihat di mana golongan belia ni dia bukan saja membuat mendapatkan satu manfaat dari segi program secara one off, tetapi dia berpanjangan. Itu antara saya rasa boleh kita bezakanlah Azam dengan NGO-NGO lain. Cuma Prof, saya rasa di Malaysia, bukan saja di Sarawak, tak ada lagi NGO lelaki ni, Prof. Macam mana tu, Prof? NGO lelaki patut ditubuhkan tak, Prof? Mungkin boleh jadi pengurusi utama, presiden utama di Malaysia. Okey, baik. Jadi kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama lagi dengan Cik Arif untuk memperkatakan lagi tentang fungsi dan peranan Azam. Kita kembali lagi dalam rancangan Randau dan terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam rancangan ini. Okey, baik. Cik Arif, mungkin terus kita pada soalan yang berkaitan dengan peranan dan juga jawatankuasa dalam Azam, dalam usaha kita membangunkan dan juga meningkatkan nilai dan kebolehpasaran golongan belia ni. Mungkin ada projek ataupun latihan yang terbaru, terkini yang diberikan. Terima kasih, Sharon. Ya. Bersesuaian dengan era digital perubahan, cabaran utama sebagai ahli lembaga pengarah Azam ialah untuk kami mencari kaedah bagaimana to stay relevant. Okay. So untuk itu kita banyak program yang kita telah atur, terutama sekali dengan kolaborasi dengan pihak luar. Sebab Azam sebagai NGO, kita berfungsi dengan menjemput agensi-agensi di luar untuk bergabung untuk melakukan program sedemikian. Dan di antara program yang kami lakukan, yang akan dilakukan ialah bersama dengan NREB, Natural Resources Environment Board, ya, untuk melakukan program mampan dari segi kesedaran alam sekitar, untuk menggalak belia Sarawak untuk menjadi pejuang alam sekitar, contohnya. Okay. Inilah satu untuk kita dalam usaha kita untuk digitalize negeri kita, tapi ada unsur nilai kemanusiaan untuk kita seimbangkan. Jangan kita hanya fokus kepada digitalization, tapi in terms of kita social values kita kurang. So adalah satu usaha untuk kita seimbangkan. Dan juga kita akan ada kolaborasi bersama Serba Dinamik. Kita dalam tahap MOU dengan mereka untuk menggunakan kapasiti mereka, contohnya virtual park yang mereka ada dekat Samarahan. Betul. So itu satu yang kita betul-betul kita look forward to collaboration dengan mereka. Dan selama ini kita bergabung dengan SMA, banyak program-program yang kita lakukan dengan Sarawak Multimedia Authority, SMA, dan juga dalam masa COVID ini, untuk kita pandemik ini, untuk kita memperkasakan ahli-ahli kita juga lakukan Azam Young Souls Upskilling, di mana kita akan menjemput mereka untuk kita beri latihan secara percuma kepada member kita dalam topik seperti communication skills, dari segi etika perniagaan, dari segi EQ, dan juga dari segi kemahiran interpersonal. So this is a value added untuk kita punya member to achieve a win-win situation. Mereka masuk untuk menyumbang bakat mereka, masa mereka, tenaga mereka. Dan sebagai balasannya, kita bagi mereka kemahiran, skills, untuk membangunkan mereka supaya mereka akan peroleh sesuatu demi untuk masa depan mereka, untuk mendapat pekerjaan yang lebih bagus, sebagai contohnya. So itulah usaha yang kami lakukan sejajar dengan perubahan era kita pada hari ini. Okey, baik. Prof, kita dah dengar dari segi macam mana Azam boleh memberi satu nilai tambah kepada golongan belia untuk membangunkan program-program yang sedia ada. Mungkin Prof ada beberapa persoalan yang ingin memang menarik usaha Azam dalam konteks pembangunan belia, khususnya di negeri Sarawak. Dalam konteks ini, daripada pelbagai program yang diadakan, program manakah yang kita boleh anggap program ikonik program anjuran Azam ini? Mungkin boleh cerita sikit program yang popular dalam tempoh 3 hingga 5 tahun kebelakangan ini. Boleh terima kasih, Prof. Dari segi pencapaian Azam Young Souls, dari segi program belia, kita telah kecapi beberapa. Contohnya ialah kita pernah diiktiraf sebagai ikon belia Sarawak. Maknanya Azam Young Soul, semua ahli Azam Young Soul adalah ikon belia Sarawak. Ini adalah satu anugerah yang yang kami rasa satu pengiktirafan yang begitu bermakna sekali.
Kalau dari segi program, apakah yang bagi saya program ikon, kita pernah jalankan satu program yang kita panggil Jejak Aspirasi Belia. JAB, di mana kita telah melakukannya di 9 lokasi termasuk Niah, Kapit, Mukah, Marudi, Bau, Song, Seri Aman, Lunduk dan Pakan. So apa yang kita lakukan ialah kita gunakan bakat, contohnya penyanyi, menari, painting, skateboarding, dan kita bawa belia ini ke kawasan pendalaman untuk mereka memberi motivasi, menjalankan workshop, bengkel, dan respon yang kita dapat lihat daripada belia di luar bandar amat menakjubkan sekali. Sebab satu-satunya ada outreach effort towards them yang dilakukan oleh members yang datang dari Kuching dan berkongsi kemahiran bersama mereka. So saya rasa itulah satu-satunya program yang kita rasa boleh dikatakan ikon program untuk belia Azam, iaitu Jejak Aspirasi Belia, JAB. Dan insya-Allah kalau pandemik ini sudah reda sedikit, kita tidak sabar lagi untuk menyambung usaha ini as part of kita punya rural outreach program untuk belia di Sarawak. Jadi lebih kurang macam mentor-menti lah kalau orang Kuching datang ke sana, ada belia yang sedia ada, pergi ke luar bandar dan memberi inspirasi ataupun berkongsi tentang apa yang boleh dijadikan sebagai satu panduan lah untuk mereka berjaya dalam hidup. Ya, dan ini juga untuk menyebar pembangunan kepada mereka. Seperti contohnya skateboarding, barangkali bagi mereka ada satu yang benda yang baru. Kita dapat lihat minat mereka dan kadang-kadang pagi kita bawa band, musician, some of the musician, singers, malam kita ada buat mini concert. Kita dapat melihat chemistry di antara youth exchange in terms of rural youth dengan urban youth ni begitu ketara sekali. So di situlah kita gunakan haluan ini untuk memberi motivasi ataupun sebagai inspirasi kepada mereka. Okey, dalam masa terdekat ini, selepas insya-Allah kita doakan pandemik kita akan berakhir dalam keadaan baik pada masa terdekat ni. Betul. Jadi mungkin Cik Arif boleh kongsikan program yang terkini yang mana selepas ini boleh disertai oleh golongan belia. Saya rasa program yang kita akan lakukan bersama NREB itu adalah program yang kita akan lakukan selepas ini, dan juga kita akan lihat program bersama Serba Dinamik itu masih dalam perancangan ya. Dan kita ada satu program Sembang Santai AYS. This program kita lakukan pada setiap 2 kali sebulan online, di mana kita akan jemput penceramah ataupun resource person yang akan berbincang mengenai isu semasa. Contohnya dalam pandemik ini kita akan jumpa seorang doktor untuk berceritakan mengenai vaksin, berceritakan mengenai mental wellness. Dan belia boleh join sekali sebab ia melalui Zoom, dan apa-apa saja perkembangan Azam boleh dilayari. Kita layari laman web kami www.azam.org.my. Kita juga ada saluran lain di Facebook kita, Instagram kita, Twitter kita, dan juga YouTube channel Azam Online TV. So dari situ kita boleh berinteraksi dan memberi maklumat yang lebih mengenai aktiviti di Azam. Okey, baik. Prof, dengan berbaki 1 minit ni, ada satu lagi soalan boleh diberikan pada Cik Ali kita. Kena jawab dengan patut dengan lebih ringkas. Sebab dalam kita berada dalam suasana COVID-19 ini. Jadi COVID ini kita tahu ia menghambat aktiviti kita sendiri. Apakah strategi Azam ataupun pendekatan yang digunakan Azam bagi memastikan rancangan program itu terus dapat berjalan ketika era pandemik? Okey. Ringkas, 1 minit saja, Cik Arif. Kita sekarang ini mengemulik usaha kita untuk banyak melakukan program secara virtual. Itulah fokus kami supaya kita outreach kita. Ini program yang kita lakukan, success rate adalah dari segi viewership kita, penglibatan kita di luar sana. So pada sekarang ini dan kekangan yang kita ada, memang virtual is the way to go for us, Azam Belia Azam. Ini memang sesuai lah dengan trend masa kini lah, dunia digital pada masa kini. Okey, baik Prof, terima kasih banyak hari ini. Soalan-soalan bernas daripada Prof hari ini agar memberi manfaat kepada rakyat Sarawak khususnya menonton TVS ini, dan juga terima kasih pada Cik Arif sama-sama kerana sudi bersama kami. InsyaAllah apa yang kami kongsikan hari ini akan memberi manfaat kepada golongan belia khususnya, dan kita mengharapkan agar kita mengambil peluang ini, ibu bapa yang menonton boleh memberitahu anak-anak anda untuk memberi peluang kepada anak-anak anda supaya menyertai program-program yang dibuat ataupun yang diadakan oleh pihak Azam. Jadi apapun, saya doakan semua maju jaya pada Azam, dan terima kasih agar kita berjumpa lagi pada program Randau pada hari Khamis minggu depan 8.30 malam yang kita berikan terbaik untuk penonton di TVS.